tak boleh nak, ya. Jadi sebab itulah kamu tak boleh isi lagi borang dan masuk lagi dalam mana-mana Google Meet yang mana yang saya baru masukkan dan copy share dalam grup kamu. Jadi sebab saya masih dalam proses, jadi tolong baca betul-betul sebelum kamu membuka, semasa kamu membuka apa yang dikongsi oleh cikgu-cikgu ya. Ha, jadi kamu bolehlah isi sekarang borang kehadiran. Okey, borang itu pun saya um, dah make it available. Okey. Sekejap saya sharekan borang kehadiran. Cikgu dah isi. Okey, bagus. Bagus, dah isi. Baik, kita mulakan kelas kita sekarang. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anak-anak murid saya, iaitu pelajar-pelajar Sekolah Menengah SCIS Methodist Sitiawan. Tingkatan 2 bagi subjek mata pelajaran Asas Sains Komputer. Baik, jadi kita cuti agak lama 2 minggu. Jadi saya harap kamu semua telah mempunyai rehat yang cukup. Okay, itu harapan saya dan doa saya. Baik, jadi saya harap kamu telah bersedia. Sebelum ni, sebelum kita mula, dah siap ke latihan kerja sekolah yang saya beri? Sudah cikgu. Ya, bagus. Bagi yang dah siap, bagus. Ada yang belum siap ke? Semua dah cikgu? Ya, okey. Thank you. Sekejap, saya sharekan handout pada hari ini. No, sorry, bukan handout. Slideshow. Stop sharing. Saya sharekan ni. Okay. Ada semua duduk rumah ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Ada yang Ya, cikgu. duduk rumah masing-masing. Okay. Sambil duduk rumah tu, tolong buat kerja rumah, kerja sekolah pun buat. Okay. Sekejap saya buat sharing ya. Okay. Baik, jadi kelas hari ini, alamak, tarikh salah ni, sorry. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. 15 Jun. Jadi kita akan tamat kelas pukul 2.30. Okay. Sediakan buku teks dan juga buku aktiviti. Ada lagi yang baru masuk, kita bagi peluang. Okay, siap sedia dengan buku-buku yang kita akan bincang nanti. Okay, kalau ada yang belum siap, saya harap kamu tolong siap ya. Okay, kamu ada banyak masa di rumah tu, buat pelan-pelan sikit-sikit. Okey, baik, kita sambung kelas kita. Hari ini Selasa 15 Jun. Kita akan tamat 2.30. Okay, kamu nampak slide saya? Boleh Nampak? cikgu, boleh nampak. Okay. Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Very good. Okey. Jadi kelas yang terakhir adalah 25 Mei. Memang pada masa tu saya nak buat pengakuan ada masalah tau. Saya tak dapat dengar murid saya. Tapi tak apalah, kelas dijalankan juga, diteruskan sehingga tamat. Jadi kali ini saya harap kelas berjalan dengan baik. Seterusnya.
Okey, jadi sebagai peringatan, ini jangkaan saya. Jangkaan saya mungkin 28 Jun. Saya ulang, 28 Jun saya akan minta kamu menghantar buku aktiviti iaitu buku Praktis A plus Topikal, buku Pan Asia ke sekolah untuk cikgu semak. Okey, iaitu hari Isnin, 28 Jun hari Isnin. Bermaksud 28 Jun tu lambat lagi lah, lagi 2 minggu. Jadi kamu masih lagi ada masa. Okay, sebelum hantar buku tu, kamu tengok balik, semak buku tu. Ada tak yang tak siap bab 1 tu kan? Tolong siapkan. Jadi di belakang tu pun dah ada cadangan jawapan. Kamu boleh tengok. Kamu boleh jadikan panduan untuk menjawab soalan latihan. Ya, tolong buat ya. Cikgu, Yes, buku aktiviti ni tak ada jawapan. ada belakang sekali. Oh, tak ada. Cuba tengok. Saya tak ada. Oh, tak apa, tak apa. Jangan risau. Kalau yang tak ada, ah, kita akan bincang soalan dalam Google Meet dan juga jawapan saya beri. Bagi yang tak ada jawapan, tak apa, jangan risau. Jawapan saya akan beri dan kamu boleh semak jawapan kamu. Yang penting tu latihan siap dan kamu hantar untuk guru semak. Boleh ya? Hema? Okay, good. Okay, so kita akan masuk topik kita akan sambung mengikut KSSM, ya, okay, iaitu kurikulum standard sekolah kita. Jadi standard pembelajaran kita adalah bab 2 iaitu pembangunan algoritma. Subtopik iaitu kandungan asas yang kamu kena belajar iaitu struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan while dalam penyelesaian masalah. Jadi objektif dia, pelajar boleh menulis judul dan melukis carta alif menggunakan struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan while dalam menyelesaikan masalah. Baik, saya harap pelajar-pelajar, anak-anak murid saya kan semualah tingkatan 2 masih lagi ingat kita bincang sebelum cuti bulan lepas struktur kawalan ulangan. Ingat lagi tak contoh yang dalam buku teks? Apa contoh dia? Ada 2. Apa dia? Kita ada bincang bulan lepas. Menari. Lampu isyarat. Dan lampu isyarat. Bagus Tan. Okey, bagus Fadil. Okey, ada 2 contoh iaitu tarian Sumazau dan juga lampu isyarat. Okey, 2 contoh ni dia menggunakan struktur kawalan ulangan. Okey, kita ulang sikit je. Struktur kawalan ulangan. Jadi tarian Sumazau dia guna struktur kawalan ulangan apa? For atau what? Siapa tahu? Siapa ingat? While. While. Are you sure, Darren? Emma? Sure. Ellen? While. Jadi, ramai yang mengatakan tarian Sumazau menggunakan struktur kawalan ulangan while. Okey? Tak apa? Okay. Jadi, lampu isyarat. Apa tu? 80. Lampu isyarat guna struktur kawalan apa? Oh, Okey. Jadi kalau lampu isyarat for. Ya. Okay. Sekejap ya. Mana dia? Okey. Jadi ramai yang undi tarian. Tarian adalah while dan
lampu trafik adalah 4. Betul? Lampu trafik 4. Okey. Baik. Okay, terima kasih. Okey, sebenarnya bukan. Ya. Saya tunjuk sini. Saya dah sesat dah ni. Sekejap. Okey. Kalau sebenarnya tarian dia menggunakan 4. Ya, tarian menggunakan 4. Kita tunjuk tarian. Okey. Tarian menggunakan 4. Manakala lampu trafik menggunakan FIK. Trafik menggunakan while. Okay, salah ya. Tarian tu bukan while. Tapi dia menggunakan for. Nampak? Okey. For adalah untuk. Maksud dia dalam bahasa Melayu. Untuk. Okey. Kalau while ni adalah selagi. Okey. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu? Kalau tarian dia menggunakan ulangan for. Maksudnya kalau dia for, kalau dia menari dengan partner ataupun dia buat pergerakan kaki, dia hanya akan ulang for untuk berapa kali sahaja. Okey. Kaki ulang mungkin 10 kali sahaja. Kalau selagi, bermaksud selagi sehingga dia penat. Tidaklah. For hanya untuk lampu trafik di mana jika dia selagi tidak rosak. Selagi tidak rosak. Selagi tidak rosak, maka lampu tu akan menyala mengikut sistem yang ditetapkan, iaitu hanya 3 warna sahaja, hijau, kuning, merah. Jadi kalau kuning 10 saat sahaja. Kalau lampu hijau 30 saat. Lama sikit bagi kereta gerak kan. Kemudian lampu merah 20 saat. Jadi diikut giliran. Kalau di simpang 4 tu selagi lampu tak rosak, selagi ada elektrik, dia akan menyala setiap hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Setiap hari. Selagi dia tidak rosak, dia akan tunjuk lampu ikut urutan hijau, kuning, merah. Selagi tidak rosak. Ingat itu. Selagi, while. Tapi kalau tarian, dia guna struktur kawalan ulangan for, untuk. Kerana dia akan ulang untuk beberapa kali sahaja. Contoh, pergerakan kaki mungkin ulang 10 kali. Mungkin pergerakan tangan macam burung 5 kali dia ulang. Itu tak perbezaan antara for dan while. Okay, siapa ada soalan? Boleh kita teruskan? Hari ini saya tak bolehlah baca keseluruhan sekali lagi lah kalau untuk bagi yang agak ketinggalan bagi bulan lepas untuk topik ini, kamu boleh tengok pada rakaman video yang saya beri dalam grup. Kamu boleh tengoklah, okey? Bagaimana saya terang daripada apa? Dia punya algoritma, carta alif dan juga pseudocode cara bacaannya. Okey, ada soalan bagi topik ini? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, sebentar ya. Mana saya punya. Okey. Jadi kamu tolong
tolong ingat ni contoh ni. Tolong ingat contoh ni. Okey, bila kamu ingat itu insya-Allah dia akan membantu kamu supaya lebih faham untuk menggunakan algoritma ini, iaitu struktur kawalan ulangan. Iaitu ulangan apa? Ulangan for dan ulangan while. Jadi tarian kita guna struktur kawalan ulangan apa? Ulangan apa? For. For. Baik, ingat. Tolong ingat. For. Jadi untuk lampu syarat pula, lampu trafik guna struktur kawalan while. Ingat, selagi dia tidak rosak, selagi ada elektrik, selagi dia masih elok, lampu trafik akan tunjuk 3 warna lampu ini. Kalau tarian, kita fikir kita manusia, ada masa tidur, ada masa makan, jadi for saja. Menari hanya untuk 3 minit saja lagu. Dia tak akan menari sampai pingsan. Jadi seterusnya ini adalah algoritma. Macam kalau nak menari tu mesti koreografer dia akan susun. Lepas gerak tangan, gerak kaki, menari dengan partner, dengan pasangan, sampai muzik tamat. Ini koreografer dia akan susun kan ikut algoritma. Kemudian yang ini pseudocode. Ini kita nak bagi arahan kepada komputer, pseudocode. Kemudian barulah carta alif. Sama juga dengan lampu isyarat. Okey, kamu boleh tengok pada rakaman. Baik, jadi kita akan sambung soalan 7. Soalan 7 pada muka surat berapa? 26. 26 cikgu. 26. Thank you. 26 soalan 7. Kita akan bincang soalan nombor 7 dalam buku aktiviti PAN Asia Praktis Topikal A+. Okey, sedia? Semua sedia? Sedia cikgu. Sedia dengan buku. Baik, soalannya. Baik, kali ini saya akan baca dahulu. Okey, nanti kemudian berikutnya soalan lain, pelajar lain boleh baca pula. Baik, soalan 7. Sedia? Struktur kawalan ulangan while adalah salah satu struktur kawalan ulangan dalam pengatursyaraan komputer. Tulis pseudocode dan lukis carta alih yang menunjukkan penggunaan struktur kawalan ulangan while. Ulangan akan berlaku selagi ataupun while syarat adalah benar. Sesuatu syarat adalah benar. It means while the condition is still true, repetition will do. Okay? Selagi syarat adalah benar. Okay? While the condition is true. Bermaksud syarat adalah benar. Baik, soalan 7 ini dia tidak menggunakan sebarang situasi. Jadi diminta kamu tulis in general, dalam secara umum, untuk menulis pseudocode bagi struktur kawalan ulangan while. Boleh faham? Boleh? Jadi ini boleh, in general. cikgu. Okey. Jadi pseudocode bagi struktur kawalan ulangan while adalah, ini boleh sama juga dalam buku teks. Okey. Mula. Okey, kena tulis mula. Kemudian kita isytihar pemboleh ubah. Okay, we need to declare the variable. Okay, variable tu kita adalah pemboleh ubah. Jadi kita kena isytihar dahulu. Nombor 3, kita setkan pembilang. Okay, pembilang adalah counter. To count. Kenapa you need counter? Sebab to count how many times to repeat. Jadi while adalah kita letak condition ataupun statement untuk condition atau pernyataan syarat. Kemudian laksanakan ulangan bermaksud to execute. The repetition dia akan berlangsung, to execute. Kemudian then tambah 1 pada pembilang. Okay, dia akan add 1 to counter. Dia akan tambah 1 kepada pembilang. So when the condition is true, dia akan ulang. When the condition is true, dia akan ulang. Dan but
Kalau condition itu, syarat itu didapati salah, barulah ulangan akan berhenti. The condition, if the false, it will stop. The loop will stop. For the first time when you read, it takes time for you to process. Dia ambil masa sikit untuk faham cara baca pseudocode. Tapi bila kamu sudah familiar, sudah biasa dengan pseudocode, dia akan lebih senang. Percayalah. Okay. Cuma you need time to practice to use the pseudocode. Kamu perlukan masa untuk biasakan diri kamu menggunakan pseudocode dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Boleh? Ya? Boleh cikgu. Saya tak apa, saya cakap pelan-pelan. Kalau saya terlaju, bagi tahu saya akan perlahankan. Okay, next. Answer question B. Inilah carta alir secara umum, in general. Boleh juga sama juga yang terdapat dalam buku teks. Ya, ini cadangan jawapan yang diberi. Baik, saya akan mula baca. Mula tengok shape. Geometri shape tu bentuk macam ni, ya, bentuk bulatan ni, ya. Mula dan tamat bentuknya sama. Okay. Dan ni bentuk rectangle tu untuk apa? Untuk isytihar pembeli ubah, to declare variable. Dan kita setkan counter kepada 1. Okay. Kemudian kita buat bentuk shape diamond, ya. Pernyataan bersyarat. Jika syarat itu tidak benar, maka dia akan tamat. Jika syarat itu benar, masih lagi condition is true. Okay, contohnya lampu isyarat, ya, masih lagi ada, masih lagi tidak rosak, maka dia akan laksanakan ulangan dan dia akan tambah 1 pada counter, pada pembilang, dan tengok balik pada condition. Selagi dia benar, ulangan itu akan berlaku. Okey ke? Boleh faham, ya? Okey, good. Okay, then Faham cikgu. Okay, thank you Hema. Ada banyak kelas, yang mana satu Hema, 2 Ruby, yang mana satu Hema, 2 Emerald, saya tak ingat. Hema malah kelas mana? 2 Ruby. Okay, 2 Ruby. Jadi Hema satu lagi 2 Emerald. Ya cikgu. Okay, thank you. Okay. So next. Okay, next soalan 8. Okay, siapa nak baca? Saya nak baca cikgu. Saya. Okay. Hari ini skandal boleh, tapi kita bagi laluan kepada Hema 2 Emerald sebab dia sebut dululah. Okay. Thank you semua. Okay, Hema. Anda boleh mula baca soalan 8. Pengguna diminta memasukkan satu nombor daripada 1 hingga 10. Sekiranya pengguna memasukkan nombor kurang daripada 1 atau lebih daripada 10, kod arahan akan meminta pengguna memasukkan satu nombor lain sehingga input yang dimasukkan adalah benar. Algoritma di bawah adalah untuk memastikan pengguna memasukkan input yang dikehendaki. Okay. Satu. Thank you. Cikgu yang tu je ke? Teruskan. 1. Minta pengguna memasukkan input satu nombor dalam lingkungan 1 hingga 10. 2. While input adalah tidak benar. 3. Minta pengguna mencuba lagi dengan memasukkan input yang lain. 4. Ulang langkah 2. Ya. Ini sebenarnya senang sahaja. Tapi untuk kali pertama mengambil masa untuk kamu biasakan diri menggunakan struktur kawalan ulangan while. Jadi ini contoh situasi. Baik. Dalam soalan 8, kamu telah diberikan algoritma. Jadi dia ada 4 langkah yang penting. Nombor 1, kena ada input. Jadi input maksudnya masukkan data oleh pengguna.
Jadi kita minta apa dari pengguna? Kita minta pengguna masuk nombor. Nombor apa? Nombor antara 1 hingga 10. Dan nombor 2, langkah 2, kita letak syarat. Adakah input itu benar atau tidak? Jika tidak benar, kita bagi message. Sila cuba lagi. Okay. Kemudian ulang langkah 2. Kita ulang. Selagi dia tak benar, selagi dia masuk 100, 200, ulang balik. Ulang balik. Okey. Ini contoh soalan. Jadi bila kamu baca soalan, baca jangan laju-laju. Okey, baca 2 perkataan supaya kamu boleh faham dan proses untuk memahami, untuk analisis soalan itu. Okey, seterusnya jadi contoh cadangan jawapan yang didapati adalah seperti ini. Okey, siapa nak baca? Tadi Iskandar kan nak baca. Iskandar nak baca ke? Siapa nak baca? Ke hari sini? Okey, boleh Hema. Cikgu saya. Suara siapa tu? Tadi suara siapa baca? Okey, tak apa. Okey, boleh Hema Mala pula. 2 Ruby. Dua Ruby. Ha. Okey. Boleh? 8A. Pure Scott. 1 hingga 10. 5. Baca nilai. 6. Y nilai. 1 Okey, boleh ke? Okay, suara putus-putus Hema. Tak apa. Okey. Dah selesai dah? Okey, thank you Hema. apa cikgu? Jadi kawan kamu, okey. Kawan kamu dah baca tadi. Baik, kita bagi peluang untuk saya mendengar pelajar-pelajar membaca studi kod. Baik. Jadi saya ulang balik semula. Okey, saya dengar. Okey, boleh dengar? Ada putus-putus ke? Boleh ya? Tak ada cikgu. Okay, Boleh okay, dengar. thank you. Okay, very good. Thank you. Baik, jadi tengok Boleh studi dengar. kod. Okay, okay, tengok ya. Boleh nampak ya? Tadi dia, saya tengok in-call message. Okay, jadi tengok sini. Nombor 1 mula. Nombor 2 isytihar nilai. Maksudnya kita declare nilai sebagai, nilai tu adalah apa? Apakah nilai? Apakah nilai? Nilai adalah pemboleh ubah ataupun variable. Okey? Cikgu. Nilai adalah variable. Okey. Nilai adalah variable. Jadi kita setkan nilai adalah nombor yang dimasukkan. Maksudnya nilai tu equal to
nombor yang akan dimasukkan. Equal to, nombor adalah nombor yang input. So nombor 4, papa message. Maksudnya kita show apa? Output. Apa itu papa message? Adalah output. Okey, sekejap saya tunjuk, saya tulis dekat sini. Saya tulis ya. Sekejap. No. Sekejap. Hmm. Sebentar ya. Soalan 8. Okey. Saya nak tulis sedikit catatan di sini. Mana dia? Insert. Okey, text box. Okey, tolong catat sikit. Okey, di mana? Sekejap ya. Nilai adalah pemboleh ubah. Boleh nampak? Boleh cikgu. Okay, good. So nilai adalah pemboleh ubah di mana you dah declare awak isytiharnya sebagai pemboleh ubah. And then nilai juga adalah input. Equal to input. Okay, saya tulis kat sini. Kamu pun sama, tolong tulis. Okay. Adalah sama dengan equal to input. Input tu adalah nombor yang akan key in the data that user will key in. Okay, boleh faham ya? Okay, papa message pula adalah apa? Apa itu papa message? What does it mean by papa message? Output. Very good. Okay, yes, betul. Thank you, Suan. Okay, thank you. Tadi siapa yang sebut tadi? Siapa? Hema. Hema, thank you, Hema. Okay, good. So, kamu ni, okay, bila kamu jawab, bermaksud you are paying attention to the class. Okay, kalau boleh, saya lupa nak ingatkan, tolong on kamera. Okay, mana tahu dibuka, di join kelas, tapi dia buat benda lain pula ke, main game, tengok TV kan, lunch hour pula sekarang. Okay, kita sambung. Papa message bermaksud adalah output. Okay. And then barulah dia akan proses baca nilai. Dia akan read input tu. And then nilai. Okay, this one saya nak tulis ni. Okay, nilai adalah kurang dari 1. Okay. I need to explain this. Saya perlu terangkan kenapa. Dia boleh, kamu, nanti kita tak nak awak keliru lah kan. Okay, nilai kurang dari 1. So the condition is if the nilai that key in oleh user, nilai itu kurang dari 1, for example, contoh nilai kurang dari 1. Bagi saya contoh. Boleh bagi tahu saya apa nilai kurang dari 1. For example. Sifar. Yes, thank you. Zero. Zoro pula dah. Zero ataupun sifar. Dan apa lagi? Contoh lagi? Negative one. Negative 1. Okay, good. Negative 4. Negative 4. Negative 1000. Okay, thank you. Very good. Okay, saya bagi contoh lah ya. Okay, sini ada 3 contoh. Contoh kosong, negatif 1 dan negatif 20. So if the user key in, dimasukkan like for example dia key in 0 atau negative 1 atau negative 20. So the condition, is it true or false? False. Adakah syarat? True. False. False. Yes. False lah. Maksudnya conditionnya itulah
apa tu, dia salah lah kan. 1 hingga 10. 1 Dia hingga mesti 1 10. hingga 10. Jadi untuk true, to be condition true must be between 1 to 10. 1 until 10. Okay. Saya highlightkan ni. Okay. Plus, si Deka ini, saya harap ini tingkatan 2. Kalau kamu boleh faham this simple question, after this, you naik form 3, ada soalan macam ni lagi, dia akan senang kamu jawab. Jadi, cuba faham betul-betul. Okay. Kalau soalan ni keluar dalam peperiksaan, kalau dalam PT3 ke kan, senang kamu jawab sebab kamu dah faham. Okay. Ni saya nak contoh lagi. Tengok kita discuss lagi tentang condition dia. Kalau the condition is more than 10. The condition more than 10. Okay, the symbol ni kalau more than 10, simbol dia tukar lah kan. More than. Macam ni. More than 10. Okay, tengok condition dia. Nilai kurang dari 1. Atau nilai lebih dari 10. So, lebih dari 10. Example, siapa boleh bagi contoh? 11. 20. 11. Good. Okay. 20. 11, 20, dan 30. 30, 1,000. 1,000. Itu contohlah lebih dari 10. Thank you. Very good. So, kalau nilai lebih dari 10, maka condition syaratnya adalah False. false. Okay, so kalau false, apa yang akan berlaku? If the condition is false, jika syarat itu salah, apa yang berlaku? Adakah dia tamat? Ada. Ulang. Jika syarat itu false, jika syarat itu salah. Ulang lagi sekali. Ulang sekali lagi. Maksudnya, dia guna syarat. Ulang langkah. Ulang balik. Jangan tanya lagi. Masukkan lagi. Jadi, kalau salah, ulang lagi. Tapi kalau dimasukkan betul, contoh, user tu masukkan 5. Tamat. Yes, good. Dia akan tamat. Jadi kamu kena betul-betul faham syarat itu macam mana. Kamu kena betul faham tentang syarat. Jadi kalau syarat itu salah, maka dia akan ulang. Jika syarat itu salah, maka akan berlaku ulangan. Jika dia benar, maka dia akan berhenti. Tengok ni. Ini dia pakai nombor saja ya. Okay, seterusnya. Okay. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Ada cikgu. Okay, good. Jadi saya dah buat catatan di sini. Saya harap kamu juga mencatat sedikit ya dalam buku kamu itu. Tulislah guna pen yang berwarna, pakai highlighter. Okay, sebab dia supaya notes kamu ini tidak mengganggu jawapan yang kamu tulis. Okay? Sebab itulah saya tulis dengan pen, bukan pen. That's why sebab itu saya type dengan warna merah untuk membezakan this is the answer and this is the penerangan, explanation for the answer. Okay. Boleh ya? Ada soalan? Can we go to Ada the cikgu. next slide? Boleh cikgu. Can. Ada cikgu. Okay, good. Thank you all. Okay, so next adalah carta alih. Okay, sebentar ya. Carta alih. Okay. Nampak carta alih? Nampak cikgu. Okay, good. So, ini soalan Nampak. B adalah menulis carta alih. Okay, seterusnya adalah soalan C. Jadi, soalan C dia minta bagi satu contoh yang menggunakan struktur yang sama.
Okey, contoh lain yang menggunakan struktur kawalan ulangan Y. Jadi untuk soalan C, maksudnya masukkan password. Kata laluan adalah password dan nombor PIN. Password. Contoh kamu masuk guna email ID MOE lah kan. ID MOE, kamu kena masukkan password yang betul. Jadi bila masukkan password yang betul, barulah kamu boleh buka account. Kalau password itu salah, dia akan tanya lagi. The password is wrong, is incorrect. Tolong masukkan password yang betul. Itu contoh lain. Itu untuk soalan C. Baik, kamu tengok dulu soalan B ni. Okay, saya nak terangkan sedikit bagi cara ta'alif. Baik, perhatikan betul-betul bentuk geometri ya. Mula dan tamat ni bentuknya sama. Okay, kemudian isytihar, declare, gunakan rectangle. Segi 4 tepat. Okay, declare nilai. Untuk declare pembeli ubah. Okay, declare variable iaitu isytihar nilai sebagai pembeli ubah. Okay. Next, shape-nya adalah bentuk ini, parallelogram ataupun yang segi 4 selari. Okay. Papa message, maksudnya ini adalah output. Dia akan tunjuk output. Dan kamu setkan nilai bagi input. Nilai variable bagi input. Nilai itu adalah variable bagi disamakan equal to the input yang user masukkan. Dan dia akan mula baca nilai, dia akan read input tu dan dia tengok pada syarat, condition, jika nilai itu kurang dari 1 atau lebih dari 10, maka dia adalah syarat yang salah, barulah dia akan ulang. Maksudnya user kena masukkan nombor sekali lagi. Jika nombor yang dimasukkan adalah benar, if the condition is true, maka ulangan atau the loop will stop. Ulangan, the loop will stop. Ulangan akan berhenti. Baik. Boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh, Okay, cikgu. thank you. Very good. Okay, jadi itu adalah Boleh, cikgu. penerangan. Thank you. Okay. Baik, itu adalah penerangan saya pada hari ini. Kita ada masa 10 minit lagi. Baik. Okey, jadi kerja sekolah pada hari ini adalah muka surat 29 dan 30 iaitu soalan 9 dan 10. Okey, soalan 9 dan 10. Okey. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Thank you, Ada, Dina. cikgu. Thank you, Hema. Thank you. Baik. So, peringatan as a reminder, pastikan kerja sekolah kamu siap. Okey. Dijangka, okey. Estimated, maybe kemungkinan 28 Jun. Jika tarikh itu tukar, saya akan maklumkan. Ya, maksudnya ada lagi 2 minggu untuk kamu siapkan latihan dalam buku aktiviti. Okay. Tolong buat, tolong lengkapkan dan kenapa? Kerana kamu akan menghantar buku untuk semakkan. Okay, ada soalan begini? Tak ada, cikgu. Ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Okay, thank you Danish. Okay, thank you Hema. Alright, thank you Jaya. Right. Okay, so jadi kelas Google Meet besok tak ada. Darren lajunya. Kelas esok tak ada. Minggu depan kita sambung. Jadi esok hari Rabu saya akan share jawapan bagi soalan 8 dan 9. Okay. Soalan 9 dan 10. Okey. Soalan 9 dan 10. Jadi besok tak ada kelas Google Meet. Besok cuma ada saya akan share jawapan. Jadi minggu depan hari Selasa baru kita buat kelas Google Meet. Saya akan bincangkan soalan-soalan. Contoh soalan 9, 10, 11. Kemudian pada masa itu juga saya akan bagi peringatan untuk kamu hantar buku dan buat persediaan masuk bab 3 iaitu kod arahan. Kita akan mula belajar Python Programming Language.
minggu depan saya akan terangkan lebih lanjut tentang itulah. Jadi saya rasa itu saja. Cikgu, Yes. tadi cikgu cakap muka surat 29 dengan 30 kan? Soalan 9 dengan 10 hanya di muka surat 29. So muka surat 30 Yes. kena buat ke? Sebab muka surat 30 yang soalan 11. Betul. Kalau itu soalan 11 tu boleh abaikan. Fokus pada muka surat 29 sahaja. Okay, thank you. Hema dari sini. Ya cikgu. Thank you. Okey cikgu. Okay, thank you. Okay, saya tersilap. Jadi soalan 9 dan 10 sahaja. Muka surat 29 sahaja. Ya, muka surat 29 sahaja kerja sekolah hari ini dan besok saya akan kongsikan jawapannya. Jadi ada lagi sebarang soalan? Okay, Tak ada cikgu. Kalau Tak ada, ada, cikgu. on kamera sekejap, saya ambilkan gambar. Darren, buka kamera, boleh kan? Dah bye-bye dah. Okay, buka kamera, sedia. Ada. Okay, baik. Kita buka kamera, senyum. 1, 2, 3. Yelah Darren, okay, kamera rosak. Okay. Kejap, saya nak ambil gambar ni. Okay. Again. Sekejap. Diorang up message tu, jadi dia block gambar. Okay, 1. Okay, again. 1, 2, 3. Okay. Saya nak paste gambar kejap. Okay, ada yang nak ambil gambar lagi ke? Okay, again. 1, 2, 3. Okay, itu saja. Okay, baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kerana hadir kelas saya. Terima kasih kerana banyak bersabar. Saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan dari pihak saya. Jadi kita belajar apa yang kurang, apa yang baik kita kekalkan. Okay, tolong jaga diri di rumah. Tolong buat kerja sekolah. Pastikan kamu belajar di rumah itu. Tolong di rumah. Okay, ingatlah mereka yang sayang kita. Iaitu siapa yang sayang kita? Ahli keluarga kita. Okey? Baik. Jaga diri baik-baik. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh PM saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye.